Cakap mengenai perkara ini, pengurusan sisa klinikal sewaktu pandemik COVID-19. Kita bersama dengan Yang Mulia Tunku Khal Khawsar Tunkul Fatahi atau Fatih, Pengarah Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar Putrajaya. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam, Izan. Jadi mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan sisa klinikal. Apakah itu yang dikatakan sebagai sisa klinikal? Okey, untuk makluman Cik Rizwan dan semua penonton, sisa klinikal ni sebenarnya termasuklah darah, cecair badan, jarum suntikan, skalpel, sarung tangan, mask, tiub, organ badan serta sisa-sisa yang berjangkit yang dihasilkan oleh fasiliti kesihatan, termasuk hospital, klinik dan sebagainya. Vet pun adalah menghasilkan sisa klinikal juga. Jadi semua sisa klinikal ni adalah dikategorikan sebagai sisa buangan terjadual di bawah kod SW404 di bawah jadual pertama Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Jadi itulah semuanya adalah sisa klinikal yang kita perlu urus sebaiknya. Jadi bagaimanakah sisa klinikal ini perlu untuk dilupuskan? Sebenarnya sisa klinikal ni perlu dilupuskan di premis yang ditetapkan. Premis yang ditetapkan ni maksudnya adalah premis yang Jabatan Alam Sekitar lesenkan di bawah peruntukan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, di mana sisa klinikal ni perlu dikendalikan oleh pihak-pihak yang telah kita lesenkan kerana dia perlu mengikut SOP yang ketat dan prosedur yang ketat, dan ianya perlu dilupuskan di premis-premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi setakat ini kita telah melesenkan 8 buah premis ataupun 8 buah syarikat untuk menguruskan sisa klinikal, Cik Rizwan. Antaranya Kualiti Alam Sendirian Berhad, Redicare Sendirian Berhad, Medivest Sendirian Berhad dan ada lagi 8 seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh pihak Puan. Jadi bagaimanakah, apakah isu-isu yang berbangkit ketika isu pengurusan sisa klinikal dalam tempoh pandemik COVID-19 ini? Okey, dalam tempoh pandemik kita nampak ada berlaku peningkatan kuantiti buangan yang dihasilkan oleh fasiliti kesihatan di Malaysia, di mana sejak daripada PKP tahun lepas lagi Mac 2020, Jabatan Alam Sekitar telah pun memantau penerimaan buangan sisa klinikal oleh kesemua 8 premis yang kita lesenkan, di mana kita bandingkan dengan jumlah sisa yang diterima pada Disember 2019 semasa sebelum pandemik bermula di Malaysia. Jadi kita dapati peningkatan tu berlaku daripada 18% kepada 162%, sebagaimana yang Cik Rizwan nyatakan tadi, daripada 2,000 metrik tan kepada 5,400 metrik tan sekarang pada Julai 2021. Jadi jumlah ini merupakan jumlah yang agak besar untuk kita dan juga premis-premis yang kita lesenkan menangani ataupun merawat dan juga melupuskan sisa-sisa berkenaan. Okey. Kalau kita lihat apa yang telah pun diuruskan oleh Jabatan Alam Sekitar itu berbentuk sisa klinikal yang telah didapati oleh pihak hospital dan juga pihak pengurusan COVID-19. Tetapi sekarang apabila dibenarkan kit ujian kendiri COVID-19 telah pun dijual di pasaran dan juga digunakan oleh masyarakat awam, bagaimanakah pula isu ini? Bagaimanakah pihak awam menguruskan isu kit ujian klinikal kendiri ini? Okey, soalan yang bagus Cik Rizwan. Okey, soalan semasa tu sebenarnya. Okey, dia sebenarnya apabila kita memantau penerimaan buangan dan penjanaan buangan sisa klinikal ni semasa pandemik, kita nampak berlaku peningkatan apabila pesakit COVID meningkat, dan kemudiannya adanya pusat-pusat kuarantin diwujudkan, dan kemudiannya ada lagi pusat-pusat pemberi vaksin diwujudkan. Dan sekarang bila berlakunya satu lagi kelulusan penggunaan kit ujian kendiri ataupun self-test kit oleh pihak KKM. Bila kit tersebut diwujudkan,
Baru-baru ni saya rasa kalau tak silap saya ada 12 jenis kit telah diwujudkan oleh diluluskan oleh pihak KKM, di mana kita dapati dalam salah satu kit tu tersebut ada ditunjukkan ada dibekalkan satu plastik dalamnya untuk pelupusan sisa yang telah digunakan. Maksudnya kit-kit yang telah digunakan tu akan dilupuskan dalam plastik ni. Dan plastik ini dilabelkan sebagai biohazard. Jadi oleh kerana ini, dan juga satu lagi faktor adalah apabila pihak Kementerian MITI akan mewajibkan tes ujian kepada warga-warga industri, di mana majikan-majikan perlu menguji kesihatan, tahap kesihatan warga-warga kilang dan sebagainya setiap 2 minggu kalau tak silap saya. Maka kita nampak perkara ni sekiranya kit yang jenis ni ada plastik ni digunakan, maksudnya ianya akan dilupuskan sekiranya dilupuskan secara sisa buangan bukan klinikal, maksudnya sisa buangan pepejal yang biasa, maka ianya akan berakhir di tapak-tapak pelupusan sampah. Jadi demi menjaga kelestarian alam sekitar dan juga kesihatan pengendali risiko kepada pengendali buangan-buangan tersebut nanti, maka kita kategorikan kit tersebut yang telah digunakan oleh pihak industri sebagai sisa buangan terjadual. Jadi ianya akan dikategorikan sebagai SW404. Jadi sama juga seperti apa yang berlaku pada mask pada sarung muka yang dikatakan dahulu pada tahun lepas di mana yang digunakan oleh frontliners ataupun pihak-pihak hospital dan fasiliti kesihatan, ianya akan dikategorikan sebagai sisa klinikal, manakala yang digunakan oleh orang awam akan dikategorikan sebagai sisa domestik. Jadi dalam hal ini, kit-kit yang telah digunakan tadi akan oleh pihak industri akan dikategorikan sebagai sisa buangan terjadual, manakala yang digunakan oleh orang awam kita tak akan kategorikan sebagai buangan terjadual. Jadi ia akan diuruskan secara sisa domestik oleh pihak kementerian yang berkenaan. Jadi bagaimana pula dengan tanggungjawab pengeluar buangan, contohnya pihak hospital? Adakah ada peraturan-peraturan dan juga rule yang perlu diikuti oleh mereka dalam menguruskan sisa klinikal ini? Okey. Sebenarnya Cik Ridwan dalam peruntukan peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 telah pun dinyatakan dengan jelas tanggungjawab pengeluar buangan. Dan saya bangkitkan isu ini sebab kita dapati ada juga insiden penstoran dan pelupusan haram sisa klinikal dan buangan terjadual yang berlaku sejak tahun lepas yang juga melibatkan sisa klinikal ni. Jadi kita nak ingatkanlah kepada semua pengeluar buangan ataupun waste generator bahawa kita tak akan berkompromi sekiranya kita dapat mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab melupuskan secara haram. Dan kita ingin menekankan bahawa pengurusan sisa klinikal dan juga buangan terjadual ini perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengelakkan perebakan penyakit dan menjaga kesihatan serta keselamatan awam, khususnya pekerja-pekerja yang mengendalikan sisa klinikal tersebut. Jadi kita menekankan keperluan pengeluar sisa klinikal dan buangan terjadual yang lain untuk melaporkan dengan tepat penjanaan sisa klinikal dan buangan terjadual mereka di dalam sistem maklumat elektronik buangan terjadual ataupun e-Swiss yang telah kita bangunkan sebelum ini. Ini adalah bagi kita memantau pergerakan sisa-sisa buangan terjadual tersebut daripada pengeluar buangan kepadalah siapa yang mengangkut dan sehinggalah kepada siapa yang menerima buangan tersebut untuk dilupuskan. Jadi kita nasihatkan setiap pengeluar buangan untuk kena pasti 8 premis yang kita lesenkan oleh JAS ni untuk menguruskan sisa klinikal dan lebih daripada 300
premis lain yang kita lesenkan untuk menguruskan buangan terjadual yang lain. Jadi JAS memandang serius ya isu penempatan buangan terjadual termasuk sisa klinikal tanpa kelulusan Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Di mana jika sabit kesalahan mereka boleh dikenakan kesalahan dia boleh dikenakan di bawah dua peruntukan yang berbeza di bawah akta kita, di mana di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling mereka boleh dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun dan juga denda tak melebihi RM500,000. Ini adalah penjara mandatory ya Cik Ridwan. Manakala sekiranya mereka menempatkan buangan tersebut, penstoran tersebut tanpa ada sebarang kelulusan laporan EIA selaras dengan Seksyen 34A, maka kita boleh sabitkan kesalahan di bawah Seksyen 34A di mana dendanya adalah tidak melebihi RM500,000 atau penjara tak melebihi 5 tahun. So denda RM500,000, penjara mandatory, dan ada dua jenis kesalahan yang kita boleh peruntukkan. Puan ada sebut tentang proses untuk melupuskan sisa klinikal ini. Terdapat dua cara, iaitu menggunakan mobile incinerator dan juga microwave. Mungkin untuk pengetahuan umum, dalam beberapa minit yang kita ada ini, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit dan juga perincikan sedikit tentang bagaimanakah proses yang dilakukan untuk mobile incinerator dan juga dengan menggunakan kaedah microwave. Okey, disebabkan sebelum tu ya, disebabkan oleh peningkatan buangan terjadual ataupun sisa klinikal yang meningkat mendadak ya sepanjang tempoh pandemik. Jadi JAS terpaksa membenarkan penggunaan mobile incinerator digunakan di premis-premis yang telah kita lesenkan untuk menguruskan buangan terjadual. Ini adalah bagi mempercepatkan pelupusan sisa-sisa klinikal yang telah menjadi lambakan di premis-premis yang telah kita lesenkan tersebut. Jadi dalam hal ini ya, saya nyatakan bahawa sebenarnya polisi jabatan sebenarnya tak membenarkan penggunaan mobile incinerator. Kerana mobile incinerator ni memang keberkesanan dia mungkin agak kurang, agak rendah sebab dia punya kapasiti dia adalah rendah. Jadi kena pasang banyak dan untuk melengkapkan dia dengan alat kawalan pencemaran udara sebagaimana yang kita tetapkan agak sukar ya dan memakan belanja yang tinggi. Tapi di tempoh pandemik ini kita terpaksa membenarkan penggunaan mobile incinerator di mana ini adalah salah satu jalan yang singkat dan segera untuk kita melupuskan buangan-buangan sisa klinikal yang telah menjadi lambakan. Dan berbeza dengan microwave tadi tu, microwave memang telah kita benarkan pada masa sebelum ni di mana pernah berlaku juga backlog ya ataupun lambakan sisa klinikal dan kita kategorikan microwave sebagai pre-treatment dan bukan treatment yang pelupusan akhir, di mana microwave dia akan shredded semua sisa klinikal tu dan dia akan gunakan teknologi microwave untuk membunuh patogen. Tapi yang keluar akan dia punya volume akan walaupun rendah tapi dia tak mengurang dengan banyak dan ianya masih kita syaratkan untuk dilupuskan di incinerator. Jadi siapa yang pakai microwave dia akan guna dua teknologi lain lagi. So maksudnya lepas daripada microwave dia akan pergi kepada incinerator dan ashes ataupun abunya akan dilupuskan di tapak pelupusan selamat. Tapi kalau dia pakai mobile incinerator terus jadi abu, terus boleh dilupuskan di tapak pelupusan selamat. Itu adalah perbezaan dia Cik Tuan. Okey. Mungkin kata-kata akhir daripada pihak Puan sendiri, ada di kalangan masyarakat kita yang menggunakan jarum suntikan untuk menyuntik insulin dan sebagainya yang memang menggunakan dan juga menghasilkan sisa klinikal ini. Pesanan kepada masyarakat awam tentang menguruskan sisa klinikal ini sangat-sangat penting bagi menjaga alam sekitar khususnya.
Ya, pesanan saya sebenarnya kalau Cik Rizwan sebut tentang insulin tadi tu, so saya teringat tentang insiden yang kita jumpa masa pelupusan haram pada tahun lepas ya, mungkin berkenaan dengan sisa klinikal yang dilupuskan secara haram. Jadi ianya melibatkan memang pusat-pusat hemodialisis ya, dan kita ingin memberi peringatanlah kepada semua pusat-pusat dialisis, terutamanya pusat-pusat dialisis yang dioperasikan oleh pihak swasta, agar mengenal pasti kontraktor-kontraktor yang kita telah lesenkan, pastikan buangan anda tu dihantar ke premis yang ditetapkan yang kita lesenkan untuk dilupuskan. Jangan ada stop halfway. Stop halfway, duduk dekat penstoran sementara dan berlonggok dekat situ. Jadi itu akan menimbulkan risiko perebakan penyakit dan kita tentunya tidak tak nak pengurusan sisa yang tidak sempurna yang menyebabkan perebakan penyakit terutamanya sewaktu pandemik COVID-19. Okey, itu dia gambaran mengenai pengurusan sisa klinikal sewaktu pandemik COVID-19. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Mulia Tunku Khausar Tunku Fatahi atau Fati, pengarah bahagian bahan berbahaya Jabatan Alam Sekitar Putrajaya, dalam memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimanakah sisa pepejal perlu diuruskan dengan baik untuk mengelakkan penularan virus dan memberi kesan negatif kepada masyarakat. Baiklah, kita berehat seketika, selepas ini kita kembali